tahun IKIM pun bulan Februari, alhamdulillah saya rasa di segi dia punya bulan pun dah cantik. Alhamdulillah. Tinggi jadi sedang eloklah dan yalah, kita mohon doa agar majlis tersebut berjalan dengan lancar dan alhamdulillah manfaat itu berterusan sehingga bila-bila kepada pelbagai pihak, insya-Allah. Dari hasrat tu dia menjadi wasiat dan juga insya-Allah satu yang realiti bakal kita saksikan esok sempena majlis perasmian penamaan perpustakaan Tun Ahmad Sarji dan juga penerbitan khas yang bakal dilancarkan esok insya-Allah, dan insya-Allah kita harapkan dan doakan semoga semuanya berjalan lancar, Doktor, dan insya-Allah hasrat-hasrat ataupun perancangan akan datang tu kalau sempat kita kongsikan masa lain nanti insya-Allah. Baik, untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Zahidi Ismail Timbalan, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk hebahan kita. Jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia hebahan dan perkongsian kita. Tak sabar nak tunggu esok sebab Lin ni Doktor memang peminat perpustakaan. Hari pertama dia datang sini, dia tanya saya pustaka kat mana, pustakaan kat mana. Boleh ya masuk nanti kan. Tak sabar nak tengok laluan khas dan juga wang baru ataupun wang tambahan yang menempatkan 8,064 naskah buku ya. Dia laluan khas tu sebenarnya hanya boleh dibuka daripada pejabat pengurusi. Daripada perpustakaan tak boleh buka. Itu rahsia. Apa-apa alhamdulillah. Kita kalau nak gunakan laluan khas kena pergi pejabat pengurusi tu. Baik. Jadi kita ziarah sama-sama insya-Allah. Terima kasih Doktor. Tapi insya-Allah Dr. Sani kan nanti dia akan dijemput pada Jumaat nanti. Dia akan bicarakan khas tentang buku tu. Menarik insya-Allah. Baik, terima kasih Dr. Sani. Insya-Allah. Dan kita dah sampai ke penghujung pada pagi hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang mendengar sampai saat ini bersama Lin dan Pian. Syafiq Salih akan sambung tugasan sebentar lagi untuk aspirasi 10.1. Jumpa esok insya-Allah. Sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Imperial Islami. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Inspirasi Inforia Islam, semuanya diiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kerajaan Negeri Melaka memohon pihak Kementerian Pendidikan KPM untuk menyalurkan peruntukan tertentu menerusi Belanjawan 2023 bagi membina bangunan baru menggantikan kabin yang dijadikan kelas di beberapa buah sekolah di Negeri Melaka sejak sekian lama. Sumbangan itu menurut Esko Pendidikan, Teknologi dan Telekomunikasi Negeri, Datuk Rais Yassin. Antara sekolah yang dikenal pasti kabin dijadikan kelas ialah Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Minyak di Melaka Tengah dan SK Kampung Tengah di Alor Gajah. Penuntut Universiti Sains Malaysia USM mempunyai banyak pilihan dalam menikmati hidangan di kampus, malah pihak pengurusan USM juga sentiasa peka dalam memastikan tiada penuntut yang tidak mendapat makanan ketika mengikuti pengajian. Justru menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni, Profesor Dr. Azlinda Azman, penuntut USM juga boleh memilih menu dari serendah RM3.50 yang dijual di kafeteria. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah yang juga merupakan Chancellor Universiti Malaya UM berkenan menyampaikan anugerah kepada kaki tangan dan badan korporat universiti berkenaan pada Majlis Anugerah Cemerlang UM 2022. Bertemakan pencetus kecemerlangan, Anugerah Cemerlang UM adalah acara tahunan untuk memberi penghargaan kepada kaki tangan cemerlang dan badan korporatnya. Sebanyak 52 kategori anugerah termasuk pengajaran cemerlang, penyelidik cemerlang, pentadbir akademik terbaik, rakan korporat cemerlang serta kategori khas lain disampaikan melibatkan 56 penerima.
Kementerian Pertahanan MINDEF mengumumkan permohonan untuk pegawai kadet pengajian asasi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM bagi tahun 2023-2024 kini dibuka. MINDEF menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa pemilihan dan temuduga pengambilan bakal pegawai kadet itu bakal dilaksanakan pada bulan Mei ini. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Tawau 100.7 FM. Kapsul Masa. Pada tanggal 11 Ogos dalam tahun 2014, Bengkel Teknikal Amalan Terbaik Pembasmian Kemiskinan Negara anggota MABIMS 2014 telah dirasmikan oleh Datuk Seri Jamil K. bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP di Kuala Lumpur. Bengkel ini merupakan kerjasama antara Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM dan pihak MAWIP. Bengkel yang diadakan selama 3 hari tersebut telah dihadiri oleh para peserta dari 4 buah negara iaitu Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura atau MABIMS yang merupakan negara anggota MABIMS. Seramai 120 peserta menyertai bengkel ini dengan 4 orang pembentang utama yang mewakili negara masing-masing telah membentangkan pengalaman mereka dalam membasmi kemiskinan. Bengkel ini bertujuan membantu menerokai kaedah baru dalam usaha membasmi kemiskinan dalam konteks negara anggota MABIMS, terutamanya rakyat beragama Islam. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Kuis Inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah Kuis Inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Syafiq buka tirai untuk pertemuan Aspirasi 10.1 edisi hari ini, hari Rabu 22 Februari 2023 bersamaan 1 Syakban 1444 Hijriyah. Sabahul khair, sabahun nur, semoga baik-baik lagi hari ini dan jom kita nak
tambah lagi ilmu pengetahuan kita dengan program rancangan yang dah pun kita siap sedia untuk edisi hari ini. Okey, dan terima kasih Pian dan juga Hazrin temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Penuh padat dengan perkongsiannya kan. Kita nak teruskan lagi untuk perkongsian selanjutnya jam 10.15 pagi. Ada rancangan Kelvin Bertanya. Okey, dan di awal ni kita nak kongsikan ada pesan-pesan dari para asatizah berkaitan dengan hijrah. Sebaik-baiknya setiap hari kita perlu berubah, walaupun perubahan itu adalah perubahan yang kecil tetapi ia dapat memberikan kesan yang besar dalam hidup kita. Sama-samalah kita berubah ke arah tersebut. Okay? Sebab jika tidak berubah dengan pilihan, kita akan berubah juga dengan paksaan. Macam mana Allah datangkan ujian untuk mengubah kita. Jadi sama-sama kita ambil muhasabah diri dan ambillah ujian yang Allah sediakan itu untuk jadikan didikan dalam kehidupan kita. Semoga terus bersemangat dan kekal untuk laksanakan kebaikan dan istiqamah melakukan amal ibadah kita. Okey, jom kita nak berhibur di awal ni. Seketika kita ada Farid Sanullah, lagunya Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus kekal bersama Radio IKIM. Morning and evening, afternoon and night, my Rabb, my religion, my prophet, alright. The hidden, apparent, the seen and unseen, the heavens and earth and all that's in between. A mother and child, the fawn and a doe, for one and all the love he bestows. Ar-Rahman Ar-Rahim, there's no one more merciful. Al-Quran Al-Kareem, there's no gift more bountiful. Mustafa Al-Amin, the one he sends for all the world. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most extreme love he sends unfurled. From darkness he guides you and into the light. So grasp this one moment and stay on the ride. From a seed to a tree to the flowers that bloom, the universe, galaxy, stars and the moon. He wrote the Quran and created man. His love and his care is happening now. Ar-Rahman Ar-Rahim, there's no one more merciful. Al-Quran Al-Kareem, there's no gift more bountiful. Mustafa Al-Amin, the one he sends for all the world. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most extreme love he sends unfold. Some will say, I know that it is haram, but Allah is ever forgiving. It's one little sin, so they say it's okay. That's the way they keep on living. But Allah's Malik, but Allah's Malik, but Allah's Malik to Yawmiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim, there's no one more merciful. Al-Quran Al-Kareem, there's no gift more bountiful. Mustafa Al-Amin, the one he sends for all the world. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most extreme love he sends. Ar-Rahman Ar-Rahim, there's no one more merciful. Al-Quran Al-Kareem, there's no gift more bountiful. Mustafa Al-Amin, the one he sends for all the world. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most extreme love he sends unfurled.
layan Telekom Raudah, telekom sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Alfi, lain kali bila masuk rumah tu, bagilah salam. Bukan penting pun. Alfi, tak baik tinggikan suara dengan Abah. Ini salah, itu salah. Semua tak kenalah ibu ni. Kat. Ingin menghasilkan video pendek berunsur Islam? Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dengan sukacitanya melancarkan pertandingan video pendek Kefahaman Islam VIPKI. Pilih satu daripada 13 tema yang ditetapkan dan hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Tempat kedua wang tunai bernilai RM10,000. Tempat ketiga wang tunai bernilai RM5,000 dan 5 pemenang sagu hati akan menerima hadiah bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, sila hadir ke Majlis Apresiasi Filem Pendek Islami Anjuran IKIM pada 21 Mac 2023. Layari www.ikim.gov.my. Hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Anda anggota koperasi atau usahawan koperasi mahupun individu yang berminat untuk mendalami ilmu tentang tadbir urus koperasi dan perniagaan? Jom sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Kami menyediakan pelbagai jenis kursus dan latihan khas untuk para kooperator dan usahawan. Maklumat lanjut layari www.ikma.edu.my atau ikuti kami di Facebook Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia, pencetus minda koperasi negara. Wari-wari saya, Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur saya Syafiq temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan hari ini nak teruskan lagi bual bicara kita, rancangan ilmu kita menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Okey, jom sama-sama tonton juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Soalan dan juga pertanyaan boleh berinteraksi bersama kita ke talian WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen di platform media sosial Radio IKIM. Kita nak terus membawakan pertemuan bersama-sama dengan tetamu kita yang dapat bersama di talian ketika ini, iaitu kita ada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Hadi Zahalan yang dapat bersedia. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita? Alhamdulillah, sihat. Syafiq sihat ke? Syukur, baik seadanya doktor. Masya Allah, kan tengok doktor ceria-ceria ni rasanya insya-Allah semoga baik-baik juga. Betul doktor? Okey. Amin. Insya-Allah. Sebab kalau tengok dalam bulan Februari ni pun dah mula sebenarnya kan segala gerak kerjanya kan Ustaz. Ceramah-ceramahnya pun, kuliah-kuliahnya pun berlangsung seperti biasa kan? Masya Allah. Dan Ustaz, sekali lagi nak terima kasih kerana sudi bersama Radio IKIM sebab kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita bersama dengan saudara Kelvin yang dapat bersedia untuk nak berikan soalan ni. Kan? Dan hari ni kita letak tema perbincangan kita tentang ziarah menziarahi. Soalan yang macam mana pula saudara Kelvin nak berikan? Jom kita mohon izin Dr. HD untuk dengarkan soalan daripada saudara Kelvin. Boleh Dr. HD? Baik, insya-Allah. Baik, okey, jom kita sama-sama dengarkan soalan daripada saudara Kelvin Q. Silakan. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio IKIM. Selamat pagi pada DJ Syafiq dengan Dr. HD. So, kita dah dengar tentang pendapat Dr. HD, pandangan yang dikongsikan Dr. HD minggu lepas mengenai sahabat yang beragama Muslim, adakah mereka boleh menziarahi secara pengumumian atau tidak. Tapi kali ni pula saya nak tanya, kalau bagi kawan-kawan yang beragama Islam, Muslim, boleh tak mereka datang ke rumah kawan yang bukan beragama Islam? Contohnya, sebab ada orang rumah dia ada macam tempat sembahyang, ada tempat macam patung, segan pula sebut patung kan. Tapi boleh tak mereka datang dan juga waktu mereka menziarahi itu kan tiba-tiba alamak bukanlah alamak lah, tiba-tiba dah masuk waktu sembahyang tu, waktu sembahyang untuk kawan yang beragama Islam, adakah mereka boleh datang
berada di rumah, contohnya mereka datang rumah Kelvin, mereka boleh datang sembahyang juga di rumah Kelvin. Kalau tak, mereka mungkin kena pergi ke surau atau masjid, atau pandangan Dr. HD mengenai soalan yang saya utarakan. Thank you. Okey, terima kasih Saudara Kelvin Q. Soalan yang mudah kita faham kan. Kalau hari ini kita lihat ada keluarga kita yang mungkin dalam beragama mereka, kita beragama Islam. Tapi bila kita pergi menziarahi, tibanya kita nak solat dekat situ. Kan? Jadi bagaimana Doktor untuk kita jawab soalan Saudara Kelvin Q? Sebab tema kita di bulan Februari tentang keluarga. Kan kita semua keluarga di situ. Jadi bagaimana untuk kita berhadapan situasi tersebut? Jom kita mulakan sedikit mukadimah Doktor menerusi soalan yang kita bawakan itu. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana yang layak untuk dipuji, yang layak untuk diagungkan, yang layak untuk diangkat adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pelbagai nikmat, dan nikmat yang Allah berikan bukan sedikit tetapi terlalu banyak sehingga kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau sekiranya kamu ingin mengira berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sudah pasti kita tak dapat menghitungnya. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi menjadi ahli dunia untuk mengabdikan diri kepadanya, insya-Allah. Terima kasih kepada saudara Syafiq, masya-Allah. Selalu dengar radio waktu saya dulu kan, sebelum ada dalam Kelvin, slot Kelvin bertanya, selalu dengar suara. Suaranya nak kata garang tak garang, tapi dia manja-manja lah, adik ke arah manja. Allah. Jadi alhamdulillah ceria orangnya. Terima kasih juga kepada Kelvin, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mendengar radio IKIM, dan juga semua kru IKIM, semoga Allah merahmati dan meredai, insya-Allah. Amin. Satu soalan yang subhanallah, satu soalan yang sangat bagus, kerana kalau kita lihat di luar negara berlakunya provokasi, berlakunya orang kata tindas menindas antara satu agama dengan agama, ialah dia hina menghina, tidak hormat menghormati. Tapi kita di Malaysia ni, sebab tu kita kena puji Allah, sebab kefahaman Islam yang menyebabkan kita alhamdulillah dalam negara kita memang ada satu dua, tetapi satu dua itu dapat kita kawal dan kita saling hormat menghormati. Majoritinya, kebanyakan kita saling faham memahami antara satu sama lain. Contohnya soalan Kelvin. Terima kasih Kelvin kerana sudi bertanya. Kalau minggu lepas dia bertanya tentang boleh ataupun tidak ziarah orang yang non-Muslim untuk orang Muslim ziarah. Yalah, mungkin kawan, mungkin kadang-kadang kita rasa takut. Nak pergi rasa takut. Sebab apa? Rasa tercabut iman kita. Sedangkan kita dah bicarakan berdasarkan hadis Nabi SAW dan apa garis panduan yang telah ditetapkan oleh para alim ulama. Jadi kita dah selesai. Siapa-siapa yang belum dengar, kena dengar minggu lepas punya. Kerana minggu ni, kalau sekiranya kita sebutkan pada minggu lepas ziarah orang mati, ulama kata boleh dengan syarat. Dengan syarat kita tak masuk. Paling orang kata besar sekali, kita tak melakukan ritual ataupun apa sahaja bab keagamaan mereka, maka dibenarkan untuk kita ziarah. Itu secara ringkas. Jadi kalau, kan Syafiq, ulama sebut macam ni, kalau mati pun dibenarkan untuk ziarah, lagi-lagilah hidup. Hidup kita boleh menziarahi antara satu sama lain, dan dia boleh mendatangkan mahabbah, mendatangkan kasih sayang. Lagi-lagi kalau kita bawa hadiah, siapa yang tak suka hadiah? Kan, kalau saya pergi ke konti contohnya bawa hadiah kek, kan, walaupun kek tu 50 sen bagi kat Syafiq, dia punya seronok. Happy, kan? seronok. Happy, seronok. Sebab itulah Nabi SAW, Nabi kata apa? Nak mencari kasih sayang orang dengan kita memberikan hadiah. Jadi hadiah ni boleh merapatkan hubungan antara satu sama lain. Dan hadiah yang terbesar adalah kita menziarahi kawan kita, sahabat kita. Orang seronok bila datang rumah, kan?
Ada juga yang tak seronok kan. Kita telefon tak pernah jawab. Dia kata sudah, dia ni kalau datang 3 mangkuk nasi tak pernah tak habis. Licin semua. Dia pun risau kadang-kadang, kawan pun risau kan. Sebab kena jamu sahabat dia. Mungkin ada juga begitu. Tapi rata-rata apabila seseorang tu datang ke rumah, ziarah menziarahi antara satu sama lain, insya-Allah kebaikan tu akan datang dan persahabatan akan kekal walaupun berbeza agama. Kita dah sebut dah, orang Muslim nilai di akhirat nanti adalah keimanan. Orang Islam maka dia akan dapat 2. Satu, Kelvin dia akan dapat di dunia, satu lagi di akhirat. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, siapa-siapa yang membuat kebaikan di atas muka bumi, sama ada Muslim ataupun non-Muslim, maka dia akan mendapat kebaikan di dunia ni, confirm dia akan dapat. Hatta orang non-Muslim dia buat kebaikan, Allah akan bagi. Sebab tu kadang-kadang Allah bagi kepada kesihatan, Allah bagi kepada dia kebaikan, Allah bagi kepada dia, dia rasa dia ada kesemua apa yang dia nak. Jadi itu hasil daripada kebaikan yang dia buat, seperti mana dalam hadis Nabi SAW yang telah kita bicarakan. Baik, bila kita pergi ke rumah, contohnya bila kita pergi ke rumah non-Muslim, sahabat kita. Jadi persoalan Kelvin, boleh ataupun tidak kita nak melakukan ibadah solat, contohnya kan? Ataupun kita kena pergi ke masjid, ataupun kita perlu pergi ke surau, ataupun kita meninggalkan solat kita kerana apa? Menghormati. Contoh orang kadang, dia kata tak sempat, tak apalah, nanti qada. Ada juga yang jenis nanti qada, dia kata tak apa, janji solat walaupun qada. Jadi insya-Allah jawapannya saya akan kongsikan. Yang pertama, kita kena faham bahawa dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah menyebut dengan jelas, wa aqimus solata wa atuz zakah, dirikan solat kemudian berikan zakat. Ini seruan Allah. Allah suruh, Allah perintahkan kita supaya kita mendirikan solat. Di mana pun kita berada, kita wajib mendirikan solat. Kerana solat itu merupakan tiang agama. Kelvin, dalam Islam ni banyak-banyak ibadah. Semua ibadah mungkin kita boleh tangguhkan. Contoh, haji mungkin kita boleh tangguhkan sekiranya kita dalam keadaan uzur. Kan? Contohnya COVID baru ni, umat Islam tak dapat nak pergi Mekah kerana sempadan tutup, maka kita tak pergi. Yang kedua, ibadah puasa. Sekiranya kita sakit ataupun musafir, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 boleh semak. Kan? Hinggalah ayat seterusnya Allah sebut kalau kita sakit ataupun bermusafir, kita boleh gantikan dengan hari yang lain. Kemudian zakat, sekiranya kita termasuk dalam golongan asnaf, golongan orang yang tak dapat nak berikan, maka kita tidak diminta untuk mengeluarkan zakat. Kecuali solat. Solat, sekiranya kita tak mampu berdiri, kita boleh duduk. Tak mampu duduk, kita boleh baring. Itu maknanya solat. Sekiranya kita tak boleh nak berwuduk, contohnya air wuduk semua tidak ada, tayamum pun tak boleh, kita nak wuduk pun tak boleh, tayamum tak boleh, maka kena solat juga. Namanya solat menghormati waktu. Nampak? Jadi solat ni, subhanallah, dalam apa jua keadaan kena melakukan solat, melainkan 2 je tak boleh. Yang pertama, apabila dia hilang akal, kan, tak waras. Kalau siapa-siapa rasa tak nak solat, hilangkan akalnya. Jadi susah lah kan. Jadi ini semua bukan kita nak. Yang kedua lagi, boleh juga kita kalau nak daftar, apa dia? Menjadi ahli jenazah. Jenazah, bila dah jenazah dah jadi dah mati, maka waktu tu solat dah tidak ada. Jadi subhanallah, sahabat-sahabat pendengar Radio Aikim, kerana itu kita kena melakukan solat. Pergi mana pun kita kena solat. Cuma persoalannya bagaimana kita nak solat di rumah non-Muslim. Boleh ataupun tidak, kita nak tahu kan. Inilah persoalan. Mungkin Kelvin bertanya kerana ada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, saya juga kawan Kelvin. Jadi kadang-kadang kalau kita pergi, macam mana arah kiblatnya, macam mana kita nak berwuduk, bagaimana kita nak bentang sejadah ataupun tidak,
Adakah kita dikira tidak menghormati kawan non-Muslim kita kerana kita solat dalam rumahnya? Maka Islam menjelaskan dengan sebegitu jelas mengenai tentang bagaimana kita nak solat dan bagaimana kita menziarahi rumah yang disebut sebagai non-Muslim. Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, sebelum daripada tu, sebelum kita nak bicara tentang boleh ataupun tidak, ada satu hadis Nabi SAW yang kita kena tahu dan kita kena pegang sungguh-sungguh. Sebab rata-rata orang yang tak nak solat, dia mencari alasan. Dia mencari alasan, dia kata dia tak boleh solat kerana tempat mungkin tak sesuai. Ataupun mungkin dia kata dia tak boleh solat disebabkan dia rasa solat ini perlu dilakukan di masjid ataupun di surau saja. Kan? Ataupun ada lagi kan Syafiq, ada lagi yang saya pernah dengar sendiri, dia kata saya kalau nak solat tak ada sejadah rasa macam tak sah. Dia anggap salah satu sahnya solat itu mesti ada sejadah. Ni ada ni masyarakat kita. Allah. Jadi sahabat-sahabat, sebab tu kita kena ada ilmu. Apa kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, kata Nabi, ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Aynama adraka rajulun min ummati salat, salat. Kata Nabi SAW, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid. Antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, Allah jadikan bumi ini sebagai masjid. Maksudnya boleh solat di mana-mana sahaja tempat yang kita rasa yakin dia suci, dia bersih, dia tidak ada najis. Maka dijadikan semua bumi ini untuk kita melakukan ibadah. Dan alat untuk bersuci. Maka alat untuk bersuci bumi ini kan kita boleh tayamum. Contohnya kalau kita tengok air tak ada, kita boleh tayamum. Sebab tu bumi ini boleh dijadikan alat untuk bersuci. Lagi-lagi contohnya kalau istinja batu kan. Kelvin, istinja ni contoh kalau kita tidak ada air kan, kita jumpa batu yang bukan tajam lah, batu yang jenis tak kasar kan, tak boleh melukai, jadi kita boleh beristinja dengannya. Nampak? Sebab tu kelebihan yang diberikan kepada umat Islam. Kata Nabi SAW, dijadikan bumi ini untuk dijadikan sebagai masjid, boleh solat dan alat untuk bersuci. Yang kedua, maka di mana sahaja kata Nabi SAW umatku mendapatkan waktu solat. Tak kira lah kadang-kadang kita duduk, jangan kata di rumah non-Muslim. Kebiasaan kalau balik raya, yang pantai timur, contohlah pantai timur ke ataupun dekat selatan ke, kat utara ke, tadi saya sempat tanya Syafiq, dia orang Penang. Contohlah, jam. Nak balik ni jam. RNR jauh lagi. Jadi kita nak kena berhenti di mana? Contohlah, nak berhenti mungkin ada satu sudut tempat untuk kecemasan kita berhenti, bukan lain kecemasan tu. Kadang-kadang dia ada satu sudut yang lain. Sekiranya dah masuk waktu solat, kita nak solat di sana, boleh ataupun tidak? Kata Nabi boleh, tidak jadi masalah. Kemudian kata Nabi, mana sahaja umatku mendapatkan waktu solat, maka hendaklah ia solat. Maka fahamlah kita bahawa bila kita nak solat, tak semestinya kena ada sejadah. Tak semestinya kena ada sejadah. Maknanya, kalau kita nanti saya letakkan beberapa syarat yang mana syarat itu sekiranya kita nak solat, maka kita boleh solat. Melainkan 7 tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ni belum jawab soalan Kelvin lagi ni. Belum jawab. Sebab kita nak bagi kefahaman asas dulu. Antara 7 tempat yang bukanlah disebutkan sebagai dilarang. Tetapi Nabi SAW nak bagi tahu bahawa tempat ini kalau boleh elakkan. Tapi sekiranya tempat ini bersih, tidak ada najis, maka kata ulama dibenarkan solat. Tetapi kebiasaan 7 tempat ini kebiasaannya kotor, kebiasaannya memang tak boleh solat. Apa dia 7 tempat? Apa kata Nabi? Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'atin mawatin. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada melakukan solat pada 7 tempat. Harap-harap ada orang yang catat 7 tempat ini, kena ingat. Yang pertama, tempat buangan sampah. Tempat buangan sampah, contohnya tempat sampah ni kita biasa kadang-kadang ialah
tikus suka ada duduk situ, jadi ada kencing tikus. Kadang-kadang benda-benda sampah, najis kan dibuang dalam baby punya bayi, lampin dan sebagainya, semuanya dibuang. Jadi tempat pembuangan sampah maka tak dibenarkan untuk kita solat. Kenapa? Kata ulama, semua tempat ini kerana adanya najis. Yang pertama. Yang kedua, tempat sembelihan. Tempat sembelihan. Orang tanya, kenapa pula? Mana ada najis? Kan darah itu najis. Nampak? Sebab itu darah termasuk dalam kategori najis. Jadi bila kita sembelih ada darah yang mengalir. Kemudian bila nak sembelih ni kadang-kadang biasa binatang ni ialah dia bila dia sembelihkan Kelvin, dia akan keluarkan najis daripada belakang. Sebab apa? Sebab rasa itu kebiasaan dia akan keluarkan, bersihkan. Jadi tak boleh. Kemudian yang ketiga di atas kubur. Di atas kubur. Maka tak dibenarkan. Kenapa? Kerana risau dianggap sebagai kita menyembah kubur, maka tak dibenarkan. Ini apa yang disebutkan oleh para alim ulama. Jadi nombor 3. Nombor 4, di tempat lalu lalang. Di tempat lalu lalang. Contohnya kaki 5 kita solat. Kan tempat yang mana orang nak lalu, ataupun hari tu ada di TV Al-Hijrah mereka tanya, Ustaz, solat di tengah jalan, bukan tengah jalan tu masuk dalam perjalanan, tengah-tengah jalan. Ada satu video yang viral. Dia berhenti, dia solat. Kereta lalu, terpaksa elak kerana dia tengah solat. Ini ada berlaku ni. Kadang-kadang orang kata, tak apa, saya nak tunjuk keimanan kepada itu bukan iman. Itu cari naas. Itu cari malaikat maut namanya. Jadi sebab itu, kita ni, Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim, Kelvin, jangan solat di tempat laluan. Kerana mengganggu orang nak lalu. Sampai ke tahap detail itu, akhlak yang Nabi ajar kepada kita. Kemudian dalam bilik mandi, Nabi tak benarkan solat dalam bilik mandi. Sebab apa? Sebab kita tahu kebiasaannya ada najis. Kemudian di tempat rehat unta. Ulama mengkiaskan tempat rehat unta ataupun di mana-mana tempat rehat haiwan yang kebiasaannya ada najis haiwan di situ. Ialah haiwan ni dia bukan tahu pergi tandas. Dia nak buang, dia buang. Kan? Dia tak minta izin pun daripada kita. Jadi elakkan. Dan yang terakhir adalah di atas sutuh, di atas bumbung Baitullah. Kan Mekah, atas tu Nabi tak benarkan kita solat. Maka kata ulama, 7 tempat ini jatuh kategori makruh dan ada juga jatuh dalam kategori haram. Tak dibenarkan solat sekiranya ada najis. Maka kita faham, tak ada pun dalam disebut bahawa kita tak boleh solat di rumah sahabat kita yang disebutkan non-Muslim. Tak ada kan? Kita tak dengar kan? Tetapi di sana ada garis panduan. Boleh tak boleh sebenarnya? Tadi tak jawab lagi jawapan kan? Boleh ataupun tidak? Kalau nak tahu jawapannya dan apa yang disebutkan oleh para alim ulama syarat-syaratnya, selepas ini insya-Allah. Baik, insya-Allah doktor, kita akan sambung lagi perbincangan tersebut. Yang paling penting kita nak tahu apa yang perlu kita buat dan apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Semua itu kita akan dapatkan lagi info maklumat tersebut insya-Allah. Okey, menerusi tajuk kita ziarah menziarahi bersama-sama soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Kita berehat seketika. Ustaz Dr. HD kekal dekat talian. Kita akan kembali selepas ini dan rakan-rakan pendengar pun juga kekal untuk terus like, komen, share juga di platform media sosial kita. Dan kita akan kembali selepas ini, kekal di Radio IKIM. At-Tawwab. Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawar tetamunya datang. Hal yang sama, lebih hebat pada Allah kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, Ya Allah, aku bertaubat padamu. Ketika itulah dia berkata, akulah yang namanya At-Tawwab. Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambar
digambarkan Allah dengan At-Tawwab yang sentiasa menerima taubat. Insya Allah, Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi. Setiap Isnin hingga Khamis 10 malam hingga 12:30 malam. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. Alhamdulillah, masih lagi bersama Aspirasi 10.1. Saya Syafiq temankan anda dan kita berada di rancangan Kelvin Bertanya. Boleh tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011290040004 dan juga di Facebook dan di YouTube itu juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen. Sambil-sambil kita melihat tinjau-tinjau dekat komen media sosial kita ini, sambil-sambil itu juga kita boleh teruskan share banyak-banyak dalam perkongsian kita pada kali ini, insyaAllah. Okay? Dan kita nak bersama lagi untuk mendengarkan perkongsian oleh yang berbahagia Ustaz Dr. HD atau Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi yang masih lagi kekal setia berada di situ dan nak terus berbincang berkaitan tajuk ziarah menziarahi. Apabila kita pergi kepada keluarga yang bukan Islam, kan kita ziarah mereka. Jadi bolehkah kita beribadah dekat rumah mereka? Tadi doktor dah berikan garis panduan 7 perkara ataupun 7 tempat yang tidak dibenarkan ataupun ada makruh di situ, kan? Ada juga yang dilarang kita bersolat di tempat itu, okey? 7 di situ. Baik, kita nak teruskan lagi doktor untuk perkongsian selanjutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada saudara Syafiq. Kelvin yang bertanya satu soalan yang menarik. Boleh ataupun tidak sahabat-sahabat Muslim untuk beribadah dalam rumah non-Muslim? Maka kita tak jawab lagi. Cuma asasnya Islam menyuruh kita solat di mana sahaja melainkan 7 tempat. Kerana 7 tempat ini ada yang disebutkan oleh para alim ulama, kebiasaan tempat itu adalah tempat najis ataupun tempat itu akan menyusahkan orang lain kerana kita lalu ataupun solat di laluan orang ataupun tempat itu mungkin tak sesuai. Jadi sebab itu kata para alim ulama, 7 tempat ini kita kena elakkan. Cuma ada ataupun tidak tempat yang mana kalau kita nak solat, boleh ataupun tidak kita nak solat dalam rumah saudara kita yang non-Muslim? Baik, jawapannya ialah seperti mana kata para alim ulama, maka kita kena tahu asas-asasnya dahulu. Maksudnya asasnya tempat-tempat yang tidak ada najis, maka kita boleh solat. Bila kita pergi rumah saudara kita ataupun sahabat kita yang non-Muslim, maka telah masuk waktu. Maka di manakah sebenarnya kita nak solat? Maka sekiranya kita ada surau ataupun masjid yang berdekatan di sana, maka minta izin daripada mereka untuk seketika keluar solat berjemaah di masjid ataupun surau. Kenapa? Kerana solat berjemaah itu pahalanya lebih banyak. Sab'a wa ishrina darajat. Maka 27 darjat yang akan diletakkan, diberikan kepada orang yang solat jemaah. Jadi kita minta izin. Minta maaf, dah masuk waktu. Sini ada tak surau? Dia akan bagi tahu, oh kebiasaan kita di taman-taman ataupun di tempat-tempat surau ataupun masjid biasa. Ada. Cuma apabila kalau kita tanya, dia kata, oh sini surau jauh ataupun masjid jauh. Contohlah, menyebabkan kita nak pergi tu sukar. Asasnya lebih baik kita solat di masjid ataupun di surau. Kita pun rasa tenang, pahala pun banyak, kan? Kemudian hubungan dengan kawan pun kita dapat jaga. Kemudian hati kita pun rasa seronok sebab dapat ganjaran yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita selesa. Jadi solatlah di tempat seperti surau ataupun masjid. Cuma bila di luar negara, di Malaysia ni saya rasa jaranglah sebab masjid surau ni terlampau dekat. Kadang-kadang dalam taman tu mesti ada surau ataupun masjid yang berdekatan. Tapi katakanlah tak ada. Oh ni di luar negara Ustaz, masjid dia 2-3 kilometer. Saya pun kebetulan ialah nak naik motor, ialah ada kesukaran-kesukaran. Jadi boleh ataupun tidak, ataupun di Malaysia, boleh ataupun tidak saya nak solat dalam rumah
non-Muslim? Maka jawapannya boleh dengan syarat. Nampak? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Saya ulang sekali lagi. Boleh nak solat tapi dengan syarat. Yang pertama, syarat pertama yang diletakkan oleh para alim ulama, ni syarat umum dulu. Iaitu syaratnya kita kena tahu mana kiblat. Kalau tidak, mana kita nak tak? Kalau kita tanya kepada sahabat kita mana kiblat, dia pun tak tahu. Kadang-kadang ada juga sahabat-sahabat non-Muslim kita yang cakap, oh kiblat belah sini. Tetapi kita kena pastikan, walaupun kita dah bertanya kepada dia, kita kena pastikan betul ataupun tidak itu arah kiblat. Sebab penyataan kepada non-Muslim dalam bab ibadat kita, kita kena berhati-hati. Sebab kita yang tahu mana betul arah kiblat ataupun tidak. Walaupun dia kata sini, maka kita kena cek. Nak cek sekarang ni teknologi. Kalau dulu mungkin sukar. Tetapi sekarang ni ada dah teknologi kan. Ada app, ada benda kita boleh download, kita boleh tahu di mana arah kiblat. Senang dah sekarang ni kita boleh tahu arah kiblat tu. Ataupun kita tanya sahabat-sahabat yang Muslim, mungkin jiran sebelah. Sekiranya kita dah tanya, apps kita tidak ada. Ni contoh-contoh keadaan, apps tidak ada. Kemudian kita mungkin sahabat kita tu kata sinilah arah kiblat, sedangkan dia pun mungkin dia pun agak-agak mungkin. Ataupun kita tak boleh nak tanya kepada sahabat-sahabat jiran-jiran yang ni semua mungkin non-Muslim. Jadi pada ketika itu, sekiranya kita ni di luar Malaysia, contohlah nak cari arah kiblat tu susah, maka kita kena ijtihad. Apa maksud ijtihad, Kelvin? Kita kena rasakan ini arah kiblat. Maka kita solat. Kan solat. Tiba-tiba kita rasa, arah kiblat saya rasa belah kanan sikit. Maka kita arahkan belah yang kita yakin. Sebab kata ulama, keyakinan kamu itulah yang menentukan arah kiblat, di mana waktu itu tak ada siapa pun boleh bagi tahu arah kiblat yang tepat. Exactly punya arah kiblat. Tak boleh. Jadi waktu itu kita kena berijtihad. Itu sampai ke peringkat yang di hujung. Peringkat pertama kena tanya dulu. Kan, kalau hari ni ada aplikasi, ikut aplikasi dulu. Kena tanya dulu, dia tak boleh. Saya nak berijtihad, saya nak agak sini ikut, tak boleh. Sekiranya kita tahu arah kiblat, tiba-tiba kita solat di luar daripada arah kiblat yang ditentukan, solat kita tidak sah. Itu Kelvin, sebab kita kena menghadap Kaabah. Bukan menyembah Kaabah, tetapi menghadap Kaabah, rumah Allah, supaya kesatuan hati umat Islam itu. Tapi sekiranya kita tak mampu, tak boleh, kerana banyak rintangan, contohnya orang tak tahu, apps tak ada, kemudian memang semua tidak tahu, maka waktu itu kita boleh berijtihad. Dalam erti kata, kita anggap di mana kiblat itu, di situlah kita menghadap untuk melakukan ibadah solat. Jelas? Baik, itu nombor satu, kena pastikan arah kiblat. Nombor dua, kena pastikan supaya tempat kita nak solat itu bebas daripada najis. Bebas daripada najis. Jadi kita kena tengok. Kadang-kadang, minta maaf, ada sahabat-sahabat yang non-Muslim, dia bela anjing dalam rumah. Kebiasaan diletak di luar rumah, ada dalam rumah. Jadi kita kena pastikan tempat yang kita nak solat tu bersih. Maksudnya tidak ada kesan anjing, kan? Sebab anjing ni najis mughalazah. Jadi kita kena pastikan. Sekiranya kita dah pastikan ada lapik dan sebagainya, maka kita boleh solat. Jadi kena pastikan tidak ada najis. Nombor dua. Dan tidak ada najis ni orang Islam tahu macam mana. Najis berat, najis sederhana, najis kecil. Yang ni dalam bab taharah, dalam bab kebersihan. Nombor tiga. Baik, nombor satu, kita kena pastikan arah kiblat. Nombor dua, kita kena pastikan tidak ada najis. Nombor tiga, boleh kita solat tapi dengan syarat tidak mengarah. Kalau katakan kiblat kita ke arah yang mana di situ letaknya dia punya sembahan. Kan, dia punya orang kata tempat untuk dia sembah agama dia. Kan, seperti mana yang Kelvin sebut. Dia letakkan untuk dia beribadah ataupun dia melakukan kepada dia punya tempat sembahan. Maka pada sembahyang dia, tempat sembahyang dia. Jadi pada waktu itu kita jangan solat mengarahkan ke arah itu.
Contohnya, kalau arah itu arah kiblat, maka kita kena tukar bilik ataupun tukar tempat yang tidak ada sebarang tanda keagamaan mereka. Kelvin, itu kena ada, kena hati-hati sebab tak nak timbul fitnah di kemudian hari. Orang boleh angkat gambar, nampak Ustaz Dr. HD contohnya buat solat. Jadi kata ulama, elakkan daripada menghadap, walaupun arah kiblat itu arah kiblat. Bila dia bagi satu bilik, bilik tu rupanya tempat untuk mereka sembahyang. Contohlah diletakkan satu tempat khas, maka jangan kita solat di sana. Kita kena elakkan, kalau boleh minta kepada mereka izin untuk solat di tempat yang lain yang mungkin tidak ada apa-apa di sana. Menghadap cermin ke, menghadap langsir ke, menghadap pintu, tidak jadi masalah. Jangan menghadap tempat sembahyang agama lain supaya tidak terdetik. Dia banyak benda tidak terdetik dalam hati kita bila kita solat, kita duduk pergi tengok. Kan? Kita rasa, sudah aku ni betul ke tak betul. Jadi sebab tu, kita kena elakkan. Sebab syaitan, dia bukan sebab apa. Sebab syaitan, mungkin kawan kita, sahabat kita, non-Muslim tak tahu. Tapi kita yang belajar, kita kena tahu. Jelas. Itu 3 prinsip yang disebutkan oleh ulama'. Dan di sana, tempatkan catat. Yang pertama, kita kena tahu arah kiblat. Yang kedua, kita kena tahu dia suci. Tempat yang kita nak solat tu suci. Yang ketiga, kita jangan menghadap tempat sembahyang agama lain. Okey, jelas. Tetapi sekiranya, ni kalau contohlah, sekiranya tak ada tempat, memang itu sahaja tempat yang ada. Ni jarang berlaku. Sebab memang ada yang disebutkan oleh para alim ulama, perbincangan ini memang ada di dalam kitab-kitab fiqh, Syafiq. Memang dibincangkan. Solat di dalam gereja, apa hukum dia? Jadi sekiranya terpaksa, memang tak boleh. Belah sini pun ada, belah sini pun ada, belah sini pun ada. Maka waktu itu solatlah juga menghadap. Cuma kata ulama, pejam mata. Supaya apa? Supaya tidak terlintas dalam hati kita ataupun tidak terfikir dalam fikiran kita yang mana syaitan usaha untuk menyebabkan kita ni rasa was-was. Jadi pejam mata waktu tu, solat pejam mata. Dia sampai ke tahap itu ulama bincangkan, nampak? Begitu detail. Kerana situasi itu berbeza. Mungkin orang ni, tapi saya ada satu tempat. Jadi ulama bincangkan siap-siap supaya kita tahu. Baik. Sahabat-sahabat pendengar Syafiq, Kelvin, sebab itu toleransi ni penting dalam masyarakat kita. Sebab itu Kelvin bertanya. Dan dalam Islam ni, Kelvin, Islam dia toleransi. Agama kamu, agama kamu. Apa yang kamu rasakan itu betul, itu bab kamu. Dalam Islam, apa yang kami lakukan, itu seperti mana yang diminta oleh Allah dan Rasul yang kita usahakan. Jadi, Islam tak membenarkan kita menghina, Islam tak membenarkan kita mencaci agama lain. Ini dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Cumanya, sahabat-sahabat pendengar, kita mesti ada akhlak. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kerana yang paling besar dalam hidup kita adalah akhlak. Kata Nabi apa? Innama bu'istu liutimma makarimal akhlak. Aku ni tidak diutuskan melainkan untuk melengkapkan akhlak. Betapa penting dan besarnya akhlak ni. Baik, apa akhlak kita ketika mana kita ziarah rumah non-Muslim? Bila sampai waktu nak solat, kan? Bukan boleh kita pergi ambil wuduk, solat. Tak boleh. Yang pertama, ada akhlaknya, minta izin. Itu akhlaknya, minta izin. Kan? Kemudian, minta izin ni maksudnya, boleh tak saya minta maaf, saya nak melakukan solat disebabkan waktu dah masuk. Kan berbudi bahasa, walaupun tuntutan agama itu lebih besar daripada manusia, tetapi adab, budi pekerti. Boleh tak? Dia kata boleh. Minta izin. Boleh tak sediakan tempat yang boleh saya untuk solat? Kan bagus, berbudi, orang nampak, ya Allah, rupanya Islam ni sampai sedetail itu. Minta izin, berbudi bahasa. Kemudian yang kedua, pilihlah waktu ziarah yang sesuai. Ni dah pukul 1:30, dia dah tahu waktu zuhur, waktu itulah dia datang ziarah. Dia tahu, dia kata, ni kalau lambat ni, diorang tengah makan, dia pilih waktu makan. Supaya orang kata langkah kanan, Syafiq. Kan orang kata langkah kanan. Ini dia tengah makan ni, sedap-sedap ni, dengar cerita dia tengah beli kambing golek. Jadi kita pula
kita pula yang sibuk. Jadi pilih sama ada non-Muslim ataupun Muslim, pilih waktu ziarah yang tepat. Sekiranya perlu solat dulu. Kan 1:30 contoh, dah waktu zuhur dah. Jadi solatlah dulu supaya tidak ada masalah nanti. Itu akhlaknya 2. Kemudian yang ketiga, bila kita ziarah rumah non-Muslim, nombor 3, jangan hina agama orang. Kan kadang-kadang kita, kenapa kita pula tanya, kenapa bentuk dia macam ni? Jangan kita hina. Sebab kita kena jaga sensitivity ataupun kita kena jaga masing-masing kerana Allah telah tentukan agama mereka, agama kita. Mereka hormat agama kita, kita hormat agama mereka. Selesai. Itu nombor 3. Nombor 4, jangan buka aib keluarga itu. Contoh kalau kita lihat ada satu-satu benda yang mengaibkan, kita dah datang ziarah, ni sama ada Muslim ataupun non-Muslim, maka jangan kita cerita aib itu. Ni kadang-kadang kita pergi cerita, kau tahu tak tadi kan, dia buat ada tim pula, tim minah bawang kan, jenis yang membawang ni. Jadi jenis-jenis ni bawang rangers ni. Jadi kena jaga, jangan buka aib. Kita dah pergi ziarah dengan niat yang baik. Okey, kemudian yang ke berapa Syafiq? Yang kelima. Kot atau ke yang keempat? Kelima betul. Baik. Yang kelima, yang paling penting selepas orang tu dah berikan kepada tempat untuk kita solat, kan kita sebut kata boleh solat, kena pastikan 3 tadi. Kemudian dia dah sediakan tempat untuk kita nak berwuduk, dia pun menghargai, dia pun faham. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Kan? Terima kasih kerana dia membenarkan untuk kita solat. Jadi bila kita hari ini nak melakukan ibadah kepada Allah sebagai tuntutan, dalam masa sama kita menghantar mesej dakwah kepada mereka. Indahnya Islam itu dengan akhlak, budi pekerti, dengan bahasa, dengan tingkah laku, dengan apa yang kita pamerkan, itulah akhlak Nabi SAW. Maka jawapan secara ringkasnya, Kelvin, maka dibenarkan umat Islam untuk solat di rumah non-Muslim, tetapi ada syarat-syaratnya. Jadi kita kena ikut syarat-syarat seperti mana yang ditentukan supaya kedua-dua belah pihak, sama ada daripada sahabat kita non-Muslim ataupun daripada kita, mereka akan rasa selesa dan rasa seronok dalam persahabatan. Walaupun berbeza agama, kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Masya-Allah, itu dia. Kita dah belajar beberapa perkara prosedur, adab dan kaedahnya agar kita berada di situ terus mengikut syariat Islam, dan semoga penjelasan itu dapat memberikan jawapan yang terbaik kepada saudara Kelvin Q untuk kita terus nak sama-sama utamakan keharmonian, kasih sayang antara kita dan menghormati antara kita semua. Masya-Allah, itu sebagai satu kesimpulan kepada kita pada hari ini. Ustaz Dr. HD, terima kasih Ustaz atas perkongsiannya. Kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Seperti biasa, bulan Februari ini kita nak bawa tentang tema kekeluargaan. Apa pula soalannya kan? Nanti kita akan dapatkan daripada saudara Kelvin Q untuk siaran akan datang. Doktor, terima kasih. Jaga diri baik-baik di sana. Semoga diberikan kemudahan, kesihatan yang terbaik untuk terus melaksanakan apa sahaja demi kebaikan dakwah di sana, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Johor Bahru 106.2 FM. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Penjagaan warga tua di Malaysia lazimnya diletakkan di bawah penjagaan informal berbanding dalam institusi. Ia dilakukan